Baik, kita mulakan Suratul Furqan mulai ayat 67. Okey, 67. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina, dan orang-orang yang Walladzina, dan orang-orang yang anfaku, telah membelanjakan mereka, lam yusrifu, tidak mereka berlebihan, walam, dan tidak yakturu, mereka kedekut, wakana, dan adalah ia baina zalika, di antara itu, qawama, berdiri. Dalam braket pertengahan. Ayat yang ke-68 ya. Walladzina, dan orang-orang yang la yad'una, tidak mereka menyeru, ma'allah, bersama Allah, ilahan, akan Tuhan-Tuhan, akhara, yang lain, wala, dan tidak yaktuluna, mereka membunuh, an-nafsa, akan jiwa, allati, yang harrama, telah mengharamkan ia, Allahu, oleh Allah, illa, melainkan, bilhaq, dengan benar, wala, dan tidak yaznuna, mereka berzina, waman, dan barang siapa yaf'al, ia perbuat, zalika, itu, yalqa, ia temui, asama, akan dosa, akan dosa-dosa ya. Yudha'af, ayat yang ke-69 ya. Yudha'af, ia digandakan, lahu, baginya, al-azabu, akan azab, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yahlud, dan ia kekal, fihi, di dalamnya,
muhana, dengan terhina. Baik ya, saya mak semula. Ayat yang ke-67. Ayat ke-67 ini adalah berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebab cerita daripada kisah ini ialah pada tajuk 60 ayat 63. Ayat 63 tu Ibadur Rahman. Ya, hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Ini ya, dia punya ciri-ciri dia atau sifat-sifat dia, hamba-hamba Ar-Rahman. Ya, atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah siapa? Ya, kalau ayat 63 kita ulang, ya, mereka berjalan di bumi, ya, huna, ya, dalam keadaan merendah diri. Apabila dia berbicara dengan orang-orang yang jahil, dikatakan ya salam. Ini maknanya dia tidak cakap banyak, ya, tapi sekadar memberi kata salam yang tidak menyakitkan hati mereka. Dan sifatnya lagi diterangkan 64. Ya, mereka bangun waktu malam, mereka sujud, berdiri, mana solat. Ya. Solat malam namanya. Ya. Itu di antara ciri-ciri sifat Ar-Rahman. Ya, dalam solat malam itu, dia berdoa pada ayat 65. Wahai Tuhan kami, palingkanlah oleh Engkau dari kami dari azab neraka. Akan azab neraka Jahannam. Ya, sesungguhnya azabnya adalah ia berkekalan, azab, ya, seksa yang berkekalan. Ya. Jadi atau kebinasaan yang kekal pun boleh, kebinasaan yang kekal. Jadi ya, ini doa. Ya. Inna saat mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya ia seburuk-buruk tempat ketetapan, ya, wa muqama, ya, dan wa muqama dan tempat tinggal. Ini ciri-ciri dia. Dalam keadaan yang ya merendah diri, ya, waktu berjalan keadaan merendah diri, tak sombong, ya. Kemudian malam hari, ya, dia ya sujud kepada Tuhannya, ya, sambil berdoa. Ya, salah satu doa ialah doa minta hindarkan daripada azab neraka, ya, mohon ampun, ya, itu doa-doa ya pada waktu malam. Ataupun ada hajat dunia pun boleh berdoa setelah kita mohon ampun, ya. Jadi sifatnya apa lagi? Ini sifatnya. Ayat 67. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila telah membelanjakan mereka, tidak mereka berlebih-lebihan dan tidak ya mereka kedekut, dan adalah di antara itu ya berdiri. Berdiri maknanya pertengahan di antara itu. Mana tak boros sangat dan juga tidak ya bakhil, ya, dan tidak bakhil. Ini mana pertengahan di antara itu. Ya. Kalau boros sangat sehingga sendiri pun ya tak ada ya sehingga sendiri pun terpaksa meminta-minta, itu satu kesalahan. Maknanya ya itu tidak dikehendaki dalam agama. Ya. Kita boleh berbelanja ya yang lebih daripada keperluan, ya, boleh kita infakkan, boleh kita belanjakan, tapi jangan boros, ya, sehingga sehingga kita sendiri pun meminta-minta. Itu tak patut. Ataupun ya Allah bakhil semangat, jadi mesin pun berkira, ya, pergi kedai runcit
ya, contohnya lah kedai runcit Melayu, ya, kita lebih lah, contohnya 5 sen. Hui, mahalnya 5 sen, ya. Jadi, ya, kita jangan kira macam tu, jangan kira, kita kira muamalat. Muamalat ni dalam Islam ni, maknanya kita, ya, membantu atau pengaliran wang itu, ya, kalau boleh berilah pengaliran itu kepada orang-orang Islam. Sebab kalau kita bagi lebih kat dia sikit pun, maksudnya dia akan memberi makan anak bini dia akan memberi, ya, belanja kepada keluarga dia, atau dia bersedekah, atau dia berzakat, ya. Jadi kita ingat macam tu. Jangan kita mahal sikit je kita dah merajuk tak nak pergi, ya, kedai orang Islam. Sebab kedai orang Melayu ni kebanyakannya, ya, dapat barang tu, ya, tak sama dengan bangsa asing. Bangsa asing dia dapat dengan kaum mereka dapat murah. Yang kita ni, ya, dapat harga ni dalam mahal. Nak jual murah macam mana, nak makan apa, nak untung apa. Jadi kita fikir, kalau sekadar lebih-lebih 5 sen ke apa, beli je lah, jangan berkira sangat. Macam tu. Itu muamalat. Arti kita fikirkan, wang tu akan mengalir, ya, dekat orang Islam juga. Ya, dia akan bagi makan anak bini dia, rezeki itu, keluarga dia juga kalau lebih dia akan berzakat contohnya. Kita fikir macam tu. Ya. Itu sifat orang Islam dalam segi muamalat, ya. Orang kita tidak, orang kita biasanya, ya, lebih sikit je, mahal sikit je dah merajuk dah. Dah tak nak ke situ. Itu yang biasakan sifat macam tu, ya. Ini, ya, sifat Ar-Rahman, ya, Ibadur Rahman, ya, hamba Rahman. Maknanya tidak boros dalam berinfak dan tidak kedekut. Ini sifatnya, kan cantik tu, ya. Baik, ya. Kemudian kita sambung ayat 68 pula. Wallazina la yad'una ma'allaha ilahan akhar. Sifatnya lagi Ibadur Rahman ni, dan orang-orang yang tidak mereka menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Ini sifat Ibadur Rahman kalau nak masuk syurga, ya. Jadi, ya, dia tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya tidak mempersekutukan Allah. Siapa yang membiasakan kalau berdoa, ya Allah, ya Rasulullah. Kalau berdoa aja, ya Allah, ya Rasulullah. Kalau cakap pun, ya Allah, ya Rasulullah. Salah. Kita dah menyeru Rasul. Kita menyamakan taraf Allah dengan Rasul tu dah sama. Kudrat Allah dengan kudrat Rasul dah sama. Ya Allah, ya Rasulullah. Mana ada akidah macam tu dalam Islam? Ini akidah-akidah yang merosakkan. Ya Rasulullah tu kita seru. Macam mana kita menyeru Allah? Ya. Sikit-sikit kalau berdoa, ya Allah, ya Rasulullah. Kalau menyebut dalam hal-hal kebiasaan pun, ya Allah, ya Rasulullah, budak ni. Biasa kan? Jangan disamakan kudrat Allah dengan kudrat manusia, ya. Jangan disamakan. Sebab itu, ya, seru Allah saja. Jangan seru, ya, sampingannya, dampingannya. Dan begitu juga dalam berdoa, kadang kita menyeru selain Allah Ta'ala pun ada. Contohnya, kita menyeru wali-wali. Kita tak boleh berdoa terus pada Allah. Allah tak dengar doa kita. Kita mesti melalui wali-wali dia. Jadi, wali-wali dia lah yang menyampaikan doa kita. Ya, jadi Allah tu tak kenal kita. Dia kenal wali-walinya. Jadi, kalau nak berdoa, mesti melalui wali-walinya. Contohnya, misal kata, ya Syekh Kutub, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya apa. Ini syirik. Ya? Ada pula mengatakan Allah ni tak mengetahui, tak kenal kita. Ya? Bermakna kita punya perbuatan ni Allah tak tahu. Kan pelik. Ya? Ini dalam kalangan-kalangan tarekat selalu kebanyakannya bila mereka berdoa, dia mesti seru Syekh yang mengajar tarekat dia. Kalau yang mengajar tarekat dia Syekh Syuaimi, dia akan seru Syekh Syuaimi itu. Macam tu. Ya.
Ini biasanya dalam tarekat dia akan menyeru pengasas tarekat itu. Nah, kebanyakan tarekat, perhatikanlah, ya. Kemudian, ya, wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan tidak mereka membunuh akan jiwa yang telah mengharamkan ia oleh Allah, melainkan bil haq, dengan benar. Maknanya kita tak boleh bunuh orang, ya. Apalagi kalau orang tu misal kata bersalah sekalipun, bukan kerja kita, kita bunuh dia. Ya, yang boleh membunuh ni ialah pihak berwajib. Maknanya pihak kerajaan yang memerintah. Dia yang menghukumkan bunuh, bukan kita. Kita sendiri pula buat hukum. Kita bunuh orang tu. Ya. Jadi jangan, ya, jangan kamu bunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, Allah memang haramkan kita membunuh orang, melainkan dengan benar. Melainkan dengan benar tu ada yang dibenarkan oleh Allah. Ya, contohnya kalau sabit dihukum dia membunuh, maka dia dihukum bunuh. Ya, kecuali ada, ya, pengampunan daripada keluarga, kemaafan daripada keluarga. Kalau tidak, dia akan kena bunuh. Ya. Begitu juga orang yang zina muhsan, mana orang yang zina sudah berkahwin, orang yang zina yang sudah berkahwin. Dalam Islam dia boleh dihukum bunuh, iaitu, ya, dengan rejam, ya. Itu maknanya itu bil haq, ya, dengan benar. Dan termasuk orang yang merompak, ya. Perompak ni dalam Islam pun boleh dihukum bunuh, ya. Yang buat kerosakan dan murtad. Orang murtad pun dalam Islam dia boleh bunuh, tapi bukan kita buat, ya, hukum sendiri. Mana pihak berwajib tu yang menjalankan, ya. Kalau tidak bertaubat, itu semua bil haq, dengan benar, yang dibenarkan oleh Allah. Macam tu. Lagi sifat ibadur rahman, wala yaznun, dan tidak mereka berzina, ya. Ini sifat, ya, ibadur rahman. Wa may yaf'al, dan barang siapa ia perbuat zalika itu, yalqa asama, ia temui akan dosa-dosa. Dia akan menemui dosa di sisi Allah. Yudha'af lahul azab, ia digandakan baginya akan azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat besok, ia akan dilipat gandakan azabnya. Wa yahlud fihi, dan ia kekal di dalamnya, dalam azab itu, muhana, dengan, ya, muhana tadi dengan makna apa? Ya, terhina, ya. Muhin, ya. Sini bukan muhin, sini bunyi muhana, ya. Jadi indah bahasa dia, ya. Asama, muhana, dia punya ayat-ayat tu dengan tanwin, ya. Ayat-ayat semua dengan tanwin, tu cantik dia punya seni kata, tetap, ya, cantiknya juga, ya, ada pengajaran di situ. Baik, itu ayat yang ke-69, ya. Ayat yang ke-70. Ini belum letak makna, ya. Belum letak makna. Boleh cakap, ya. Kalau nak cakap boleh buka dia punya mic tu, ya. Jadi umur sampai mana? 72. Tak apa, kita sambung ayat 70 dulu. 70. Ayat 70, illa, melainkan, man, orang yang, ayat 70, ya, melainkan orang yang taba, telah bertaubat ia, wa amana, dan telah beriman ia, wa amila, dan telah mengerjakan ia, amalan, akan amalan, solihah, yang soleh.
Wa ulaika, maka orang-orang itu yubaddilullah, ia menukarkan oleh Allah sayiatihim, akan kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, kepada beberapa kebaikan. Wa kana, dan adalah Allahu Allah ghafuron, amat pengampun, rahima, lagi amat penyayang. Wallazina, mana waman ya? Waman. Ayat 31, okey. Waman, dan barang siapa taba, telah bertobat dia, wa amila, dan telah mengerjakan ia, solihah, akan amal yang soleh, fa innahu, maka sesungguhnya ia, yatubu, ia bertobat, ilallah, kepada Allah, mataba, sebenar-benar taubat. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-70. Maknanya, mereka yang berdosa. Yang berdosa. Ya, kalau seandainya dia mati, dia membunuh, berzina contohnya, ya. Kalau seandainya mereka mati, Allah akan azab dengan azab yang berganda. Kekal dalam keadaan hina. Ya. Illah. Ada illah tu. Ada pengecualian tu. Illa man taba. Melainkan orang yang telah bertaubat ia, wa amana, dan telah beriman ia, wa amila solihah, dan telah beramal ia akan amalan, atau telah mengerjakan ia akan amalan solihah yang soleh. Faulaika, maka orang-orang itu, yubaddilullah, ia tukarkan oleh Allah sayiatihim, akan kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, kepada beberapa kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Ini maknanya dia kena ingatlah bahawa seandainya dia terlepas daripada hukum dunia, ya, maka ingatlah, ya, kalau ada umur panjang, maka dia sempat bertaubat, beriman dan beramal soleh, ya, dan dia tidak mengulangi lagi hal-hal itu, ya, maka Allah akan tukarkan kejahatan-kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Mana kebaikan-kebaikan itu akan dapat mengatasi daripada, ya, kejahatan-kejahatan yang lalu. Ya, sebab itu jangan putus asa. Seandainya ada umur panjang, ya, sempat untuk kembali bertaubat kepada Allah, maka bertaubatlah. Sebab ada lagi peluang. Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Seandainya Allah telah terima pengampunannya, ya,
dan kasih sayang Tuhan bersamanya. Ya sudah tentu, ya mereka ini akan jadi ahli surga atau jadi ibadur rahman, ya hamba Tuhan yang maha pemurah. Ya. Kenapa Allah tidak letakkan perkataan afuun, ya afuun, nampak tak? Ya, tapi Allah letakkan ghafuron, ya tidak letak afuan. Afuan maknanya apa? Afuan, ya Allahumma inni afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya ya kita suruh baca doa tu kan, ya pada bulan Ramadan, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, ya fa'fu anni. Fa'fu anni boleh, fa'fu anna pun boleh, ya. Dua-dua boleh. Afuun tu maknanya maaf. Ya, maknanya apa? Maaf. Allahumma innaka afuun, wahai Allah, sesungguhnya engkau amat pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah akan daku. Ya. Kenapa di sini tidak gunakan maaf tapi gunakan ampun? Ya. Maaf ni, maknanya Allah akan hapuskan dosa-dosa itu tak dinampakkan di akhirat. Maaf tu, ya. Dihapuskan. Ya. Macam kita tulis, kita raba. Delete dia. Sekarang delete. Kita dah tulis, kita delete balik. Contoh. Dah tak ada dah. Macam tu. Ya, tapi ampun ini, ya hanya ditutup. Ampun ni maknanya ya tutup. Ditutup. Tulisan tu kita tutup lah. Kita tutup. Ada lagi tulisan tak? Ada bawah dia tu. Ada bawah dia. Tapi itu yang menunjukkan bahawa ya kita boleh nampak tulisan tu. Tapi tulisan itu ya kita tidak dihukum. Tidak dihukum dengan tulisan itu tadi, walaupun itu kesalahan tapi tidak dihukum. Kenapa? Itulah keampunan Allah. Ya. Sebab dosa-dosa besar ni, ya Allah dia tidak padamkan. Allah hanya berikan keampunan. Tutup. Ditutup saja. Tapi tidak diazab. Maknanya dinampakkan. Letak satu makna yang biar senang faham. Maaf, bahasa Arabnya maaf hapus. Ya, tulisnya. Kalau ampun, tulis makna tutup. Tutup. Afuan tu, afwan. Ya, afwan. Afun. Itu maknanya maaf. Maaf maknanya apa? Hapus. Delete. Kalau ampun makna tutup. Ghafur makna tutup. Asal makna ya. Asal makna bahasa Arabnya tutup. Tutup. Tulis. Jadi kita fahamlah beza maaf dengan apa? Ampun. Cuba tengok kadang orang bagi makna tu betul ke tidak? Orang bagi makna. Kadang orang bagi makna yang maaf tu ampun. Ya, yang ampun. Ya, tak betul lah. Ya. Ampun maaf. Tak, dua-dua disebut. Dua-dua disebut tak apa. Ya. Kan ada ayat Quran. Akhir surah Baqarah kita suruh baca selalu. Ya. Wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna waghfir lana.
ayat tu ya. Ujungnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Akhir surah Baqarah tu. Maafkanlah oleh engkau dari kami dan ampunkanlah oleh engkau dari kami dan kasihanilah oleh engkau akan kami. Ya. Nampak? Ada 3 sekali di situ. Kita minta maaf, kita minta ampun, ya, kita minta Allah kasihi kita. Itu kita suruh baca akhir surah Baqarah tu, ya, pada, ya, kalau pada, ya, pagi hari, ya, ia sebagai pelindung, ya, untuk siangnya. Kalau, ya, kita baca pada malam hari lepas maghrib, dia jadi pelindung untuk malamnya. Ya. Jadi kita elok jadikan dia sebagai doa hari-hari. Rabbana la tu'akhizna, mulakan situ. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Baca sampai habis. Masukkan dalam doa lah. Waktu kita bukan mak surat. Ada. Waktu kita berdoa tu, selitkanlah, masukkanlah sekali tu. Ya. Sebab siapa yang mengekalkan baca doa tu, ya Allah akan, ya, kalau seandainya kita dapat musibah tu yang tertanggung dekat kita. Yang tertanggung. Kalau kita amalkan doa itu. Ya. Sebab ayat situ juga menerangkan begitu dalam doa itu. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kan ayat itu menerangkan minta Allah jangan pikulkan kita apa yang kita tak mampu. Ya. Jadi kalau amalkan doa itu, ya, kalau Allah bagi musibah kat kita, ya, musibah tu musibah yang kita boleh tanggung. Itu kena faham tu. Contohnya misalnya kata iman kita sekadar 50. Sedangkan musibah 70. Tak betul kita, ya, tanggal iman kita. Kita tak percaya Tuhan lah dan sebagainya. Tapi kalau iman kita 50, ya, ujian baru 20. Kuat lagi iman kita. Mempertahankannya. Macam tu, ya. Dan juga mungkin musibah tu musibah yang kita dapat pikul sesuai dengan kekuatan kita. Macam tu, ya. Eloklah diamalkan tu. Ya. Itu saya katakan kalau berdoa tu sambung sekali. Buat penambahan dalam doa kita tu, diakhiri dengan Rabbana la tu'akhizna in nasina, ya. Sampai akhir. Ya. Biasakan. Kemudian ayat ini diterangkan lagi. Wa man taba, dan barang siapa telah bertaubat ia, wa amila solihah, dan telah beramal ia akan yang soleh, akan amal yang soleh. Fa innahu, maka sesungguhnya ia yatubu ilallah, ia bertaubat kepada Allah, mataba, sebenar-benar taubat. Dipertekankan lagi. Yang bertaubat dan beramal soleh terus. Ya, artinya memang benarlah dia bertaubat kepada Allah. Maknanya, ya, ada harapan. Jangan kita kata bila buat kejahatan tu, dah tak ada harapan lagi. Ya, jangan. Ya, selagi ada nyawa, ya, adalah harapan. InsyaAllah. Minta pada Allah. Tak payah minta panjang umur sebab Nabi tak pernah minta panjang umur. Manfaatkan umur yang ada. Saya sendiri kalau tengok doa tu minta panjang umur, saya tak baca doa tu. Ya. Jadi umur yang ada tu
Ya, kita mohon berkat dari doa. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Sebab umur kan dah ditetapkan, ya. Dah ditetapkan. Sebab Nabi dalam seluruh doa Nabi tak ada satu doa minta panjang umur kecuali doa orang Melayu. Ramai doa panjang umur. Ya, tawil umurona, panjangkanlah umur kami. Ya. Kalau sampai panjang umur pun, badan kita dah tak larat lagi dah. Orang pun dah ada benci dengan kita. Ya, semua dah tak suka dengan kita dah. Ya. Itu pun nak minta panjang umur lagi. Ya. Ya. Ah, ya. Yang umur yang ada kita manfaatkan, itu je. Ya. Baik ya, kita semak semula tata bahasa dia. Ya. Ambil ayat yang ke 67 balik. 67 balik. Tak apa, tinggalkan tu dulu. Itu dah masuk rangkap lain pula. Rangkap baru. Kita tengok 67. Wallazina iza anfaku. Anfaku ni ialah fi'il madhi. Ya, buang waw tu tinggal alif nun faqab. Apa nak bunyikan kalau alif nun faqab? Bukan alif nun faqab. Buang waw tu. Waw alif depan tu. Fi'il madhi. Macam mana nak buat? Ini memang madhi pun. Anfaku ni madhi. Jadi nak jadikan di mufrad dia asal. Salah. Mana pula nafaqah pula? Anfaqah lah. Kan buang waw saja. Anfaqah. Kenapa nak dibuang alif tu? Ya. Kan suruh buang waw saja. Waw alif tu. Waw ujung tu. Waw ujung tu menunjukkan jamak. Anfaqah. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, anfaqah, ya, nak ringkaskan, tak payah cari mudhari', bunyikan ke bawah yang kedua. Matikan. Anfaqah jadi apa? Anfik. Apa? Anfik. Bunyikan ke bawah. Jadilah dia fi'il amar. Ya. Anfik, ya. Anfaqah, amarnya anfik. Besok kalau anzala, anzil, kebawakan. Macam tu fi'il amarnya. Anzala, anzil. Ahroja, ahrij, ya. Af'ala, af'il. Kan suruh bunyi bawah, dibunyikan atas buat apa? Ya. Yang kedua suruh bunyikan bawah, ya. Af'il, ya. Macam sinilah kita jumpa anfaqah, anfik. Dah jadilah fi'il amar. Tak payah cari mudhari' dia kalau 4 huruf ni. Bunyikan ke bawah je. Okey. Kalau nahi dia? La. Tak boleh sebab 4 huruf kena bunyikan depan. La tunfik. La tunfik. Ya. Tak masuk-masuk. 4 huruf yang baris dhamma apa yang dicatat tadi itu? Yang dimulakan dengan baris dhamma untuk 4 huruf. Catatkan satu mudhari',
Yang kedua, ya, apa ni? Nahi. Yang ketiga isim fa'il. Yang keempat isim maf'ul. Yang keempat isim maf'ul. Semua mula dengan dhammah. Untuk 4 huruf ya. Yang 3 tak sama. Ini untuk 4 huruf saja. Jadi yang pertama apa? Mudhari'. Kedua nahi. Yang keempat isim fa'il. Yang kelima isim maf'ul. Sebab itu bila fi'il nahi, la tunfik. La tunfik. Ya. Kalau isim fa'ilnya, tukar je mim. Ta tukar jadi mim. La tunfik. Ta tu tukar jadi mim. Munfikun. Isim ada tanwin isim. Isim kan nama. Ada tanwin munfikun. Kalau isim maf'ul naikkan atas, munfi jadi munfa. Munfakun. Hajar Jawahir ni dia tak buka mic, tak boleh nak cakap. Selalu dia laju cakap. Dia tutup mic tu. Dia senyap je tu. Dia punya mic tutup tu. Ya. Dengar ke tidak dia tu? Senyap je. Isim fa'il munfikun. Isim maf'ul naikkan atas. Munfakun. Ulang balik. Madinya apa? Anfaqa. Siapa boleh buat mudhari'nya? Baru kena. Baru keluar suara dia. Baru keluar suara dia. Apa dia mudhari'nya? Yunfiku. Yunfiku mulakan dhammah. Anfaqa yunfiku. Amarnya apa tadi? Anfik. Nahi. La tunfik. Anfik la tunfik. Isim fa'ilnya munfikun. Munfikun ni sebenarnya ikut mudhari' ya. Mudhari'nya kan baris bawah yunfiku. Jadi isim fa'ilnya ikut mudhari'. Ya tu tukar jadi mim. Jadi munfikun. Bezanya ada tanwin lah. Munfikun ada tanwin. Isim maf'ulnya munfakun. Munfikun. Mi minta tisu Mi. Cuba dalam segi makna. Cuba dalam segi makna. Anfaqa telah membelanjakan ia. Kalau mudhari' apa? Ia membelanjakan. Kalau fi'il amar? Belanjakanlah oleh engkau. Kalau nahi? Tambahkan. Jangan kau belanjakan. Kalau isim fa'il? Yang membelanjakan. Kalau isim maf'ul? Yang dibelanjakan.
Kena belanja. Okey, satu lagi, yusrifu. Lam yusrifu depannya. Sekarang ni sekarang kita jumpa mudhari' ni. Mudhari' ni ya, madinya 3 ke 4. Tak, madi dia. Madi dia 3 ke 4. Orang sebut orang sebut 3 4 dia 5. Sekarang madinya 3 atau 4, jawapannya apa? 3. 3. Cuba tengok. Awalnya baris apa? Baru tulis tadi. Tadi baru tulis. PL 4 huruf mula. Tadi yang ditulis apa? PL untuk 4 huruf. Yang baris domah apa? Tak, yang baris domah apa? Untuk 4 huruf. Untuk 4 huruf, baris domah, yang baris domah apa dia? Mudhari'. Lagi? Nahi. Nahi isim fa'il, isim maf'ul kan? Jadi sekarang kita jumpa mudhari' ni mula dengan apa? Mula dengan apa? Doma. Artinya dia berapa huruf? Dia 4 huruf. Kalau mula dengan doma, artinya dia 4 huruf. Macam tu nak kenal dia. Kalau 3 huruf, dia tak boleh mula doma. 4 huruf je boleh mula doma. Apa agak-agak fi'il madinya? Cuba ambil huruf asal dia, huruf mula-mulanya. Buang ya, buang waw alif akhir. Tinggal sin, ro dengan pa. Sin, ro, pa berapa huruf? 3. Tambah 1 lagi. Sin, ro, pa 3 huruf tambah 1 untuk jadikan 4 dengan penambahan alif di awal. Asrofa. Apa dia? Madinya asrofa. Apa amarnya kalau asrofa? Tadi baru belajar. Bunyikan bawah. Dah bunyikan bawah pula awalnya. Awalnya tak payah bunyi bawah. Yang kedua bunyi bawah. Yang kedua tu bunyi bawah. Awal jangan bunyikan bawah. Kalau asrofa jadi apa? Asrif. Asrif. Jangan isrif pula. Isrif dah ubah awalnya. Asrif. Ya. Asrofa amarnya asrif. Nahinya lah, baru belajar tadi. Kalau 4 huruf, mana yang domah? La tusrif. Dia ikut mudhari' ya. Dia ikut mudhari'. Mudhari'nya domah, dia pun nahinya pun domah. Ya. La tusrif. Isim fa'ilnya macam mana? Letak mim. Ikut mudhari'. Ikut mudhari', bunyi mudhari' tu. Tukam mim. Ya tu tukam mim. Musrifun. Musrifun. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul, musrafun. Musra, ya. Musri, musra. Cuba ulang. Asrafa yusrifu. Asrif la tusrif. Asrif la tusrif. Musrifun musrafun. Musrifun musrafun.
Kalau dalam segi makna berlebih-lebihan, cuma madi apa makna? Madi berlebih-lebihan. Telah berlebih-lebihan ia. Kalau mudhari ikut asal lah maknanya. Berlebih-lebihan jangan buang. Ia berlebih-lebihan. Amar berlebih-lebihanlah oleh engkau. Bukan susah sangat, senang ya. Kalau nahi jangan engkau berlebih-lebihan, janganlah engkau berlebih-lebihan. Kalau isim fa'il yang berlebih-lebihan. Senangkan makna tu, ringankan yang berlebih-lebihan. Isim maf'ul perbuatan perbuatan, tapi kalau dah kalau isim fa'il yang berlebih-lebihan tu mana pembuat. Kalau isim fa'il bukan perbuatan kan isim kan nama. Jadi pembuat dia tu. Orang tu berlebih-lebihan. Itu makna yang berlebih-lebihan. Ya. Kalau isim maf'ul apa maknanya? Yang dilebih-lebihkan. Dia berubah sikitlah maknanya. Yang dilebih-lebihkan macam tu. Ya. Baik, perkataan kana pun biasa ya. Kana biasa jumpa. Jadi kalau biasa jumpa kena biasakanlah supaya ya kita mahir. Kana mudhari'nya apa? Kana yakunu. Kana yakunu. Kana yakunu amar. Kun. Kana yakunu kun. Nahi dia? La takun. Isim fa'il kainun. Isim fa'ilnya kainun. Kaf alif hamzah nun. Kaf alif hamzah nun kainun. Hamzah nun. Hamzah bawah. Kaf alif hamzah nun. Kainun. Isim maf'ulnya makunun. Mim kaf waw nun. Mim kaf waw nun. Bunyikan makunun. Cuba ulang. Kana yakunu kun la takun kainun makunun. Ulang balik. Kana lagi kun la takun lagi kainun makunun.
Baik. Yakturu. Yakturu depan dia. Yakturu. Ini mudhari'. Saya tak sebut madi dulu. Yakturu ni cuba buat fi'il amar. Daripada mudhari' yang ada ni buat fi'il amar macam mana? Yakturu ni buang waw ya. Waw tu jamak. Waw tu jamak. Kita buang waw dia dulu. Macam mana nak buat fi'il amar? Siapa ingat? Daripada mudhari' kita boleh buat fi'il amar. Mula-mula matikan huruf akhir. Apa huruf akhirnya? Huruf akhir. Lah. Waw tu jangan dikira. Waw tu kan mudhari'. Buanglah. Apa huruf akhir? Apa huruf akhir? Lah, perkataan apa pula? Tertinggal zaman dah. Depan dia yakturu. Yakturu. Siapa yang datang lam tu pula? Itu yang datang lam pula ke mana perginya lam pula Turu ni kalau orang Jawa cakap turu tu tidur. Itu yang tertidur tu. Okey, sekarang ni apa huruf akhir? Ra. Jadi ra tu matikan dengan ta. Matikan pada ta bunyi apa? Ta ra mati bunyi apa? Tak. Dengar soalan tu. Ta ra mati bunyi apa? Tur. Jangan yang lain-lain dibunyikan. Bunyi tu saja. Ta ra bunyi tur. Okey, sekarang ni huruf awal apa? Fa. Huruf awal qaf. Huruf awal apa? Qaf. Jangan kira ya tu mudhari' tak mau. Qaf. Qaf tanda apa? Tak, qaf tanda apa? Tanda mati. Qaf tu tanda mati. Jadi bila tanda mati dia tidak boleh bunyi. Jadi tambah alif. Tambah alif. Jadi nak bunyikan apa? Kita kena bunyikan baris depan kerana depannya pun baris depan. Jadi awalnya pun barislah depan. Uktur. 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 Jadi uktur. Kalau nahi mana pelatuk? Pelatuk kan untuk 4 huruf. Ikut mudhari' yang ada ni, untuk mudhari' yang ada ni, ya tukar jadi ta. Sebab fi'il nahi, nanti ya, nak dengar ya, fi'il nahi adalah fi'il mudhari' ya. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari'. Jadi kita sebut mudhari' dia, tinggal lagi kita matikan hujung. Jadi kalau ya tukar jadi ta. Taktur. Jadi letaklah malib. La taktur. Sebenarnya fi'il nahi ni fi'il mudhari'. Sebab itu nak buat fi'il nahi, tengok mudhari'nya baris apa. Sama. Jadi kalau yakturu, kalau nak jadikan nahi, kan nahi lah malib ta kan? Jadi ya tu tukar jadi ta. Barisnya samalah dengan mudhari' ni. La taktur. Macam tu.
Isim fa'ilnya wazan dia fa'ilun. Sebab fa'ilun, fa'ilun. Kotaro jadi kotirun, koti, fa'i, fa'ilun, kotirun. Isim maf'ulnya, isim maf'ulnya maf'ulun, maf'ulun. Kalau kotaro maf'ulun. Makturun. Makturun. Oke. Mim qaf ta waw ra. Makturun. Okey, tengok balik ya. Kotaro ni apa ni? Fi'il madinya ialah kotaro. 3 huruf. 3 huruf kotaro. Kotaro mudhari'nya yakturu. Mudhari' yang ada ni ya. Ulang balik. Ini mudhari' lah ni. Madinya apa? Kotaro. Mudhari'nya yakturu. Amarnya uktur. Nahi la taktur. Isim fa'il qatirun. Isim maf'ul makturun. Cuba tulis ya isim fa'il untuk 3 huruf. Isim fa'il dan isim maf'ul untuk 3 huruf, tulis ya. Isim fa'il dan isim maf'ul untuk 3 huruf. Tulis. Wazan ya. Wazan fa'ilun, fa alif ain lam. Fa'ilun ain lam. Fa'ilun. Dalam bracket asal dia fa'ala. Fa ain lam. Asal dia fa ain lam. Bracket ya. Fa ain lam. Ini isim fa'il ya. Kemudian isim maf'ul, tulis. Isim maf'ul, tulis. Isim maf'ul wazan maf'ulun. Mim fa ain waw. Mim fa ain waw lam. Lam tu lam dua depan dun ya. Maf'ulun. Nah, dalam bracket asal dia fa'ala. Fi fa ain lam. Sama. Maknanya daripada 3 huruf, kalau kita jumpa 3 huruf, wazan dia isim fa'ilnya tak sama dengan 4 huruf. 4 huruf guna mim dua-dua. Ya. Kalau untuk 3 huruf, ingatkan wazan ni. Satu fa'ilun, satu maf'ulun. Kalau kotaro, ya kotirun, makturun. Kalau ja'ala ja'ilun, isim maf'ulnya maj'ulun. Macam tu. Jadi tiap-tiap jumpa 3 huruf, kalau nak jadikan isim fa'il, ingat wazan ni. Fa'ilun dengan maf'ulun. Sebab yang 4 huruf dia tak guna ni lagi. Dia guna mim. Kalau isim kalau 4 huruf. Ya.
Okey, sekadar itu untuk akan datang sampai habis ayat ni ya. Ayat Al-Furqan ni. Al-Furqan ya Al-Furqan. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang ya. Minggu depan ada lagi ya insyaAllah ya. InsyaAllah.